Warahmatullahi wabarakatuh. Jam kami menunjukkan pukul 6.23. Jadi kita akan mula live kita pada pukul 6.25. Jadi 2 minit yang pertama ni pesanan daripada penaja lah. Baik, saya nak berterima kasih kepada Galeri Ilmu Sendirian Media Group yang menerbitkan buku-buku kami dan juga Universiti Kuala Lumpur yang sentiasa memberi peluang kepada saya untuk berdakwah. Pergilah merata-rata tempat. Tapi dengan satu syarat, dia kata. Syarat dia apa? Perkenalkanlah Universiti Kuala Lumpur. Baik, saya ambil 1 minit boleh tuan-tuan dan puan-puan untuk memperkenalkan Universiti Kuala Lumpur. Universiti Kuala Lumpur ni adalah universiti swasta. Maknanya nak masuk universiti ni kena bayar. 30,000, 40,000, 50,000. Memang kena bayar lah. Tetapi ramai orang tidak tahu dia milik MARA 100%. Jadi universiti ni komprehensif. Semua bidang ada. Medical ada, medical perubatan sama lah. Perakaunan saya ni, macam saya ni accounting. Semua bidang lah ada dan dia berada di seluruh negara ada. Kecuali Sabah, Sarawak, Kelantan, Pahang. Yang lain negeri semua ada. Jadi kalaulah kita berpendapatan bawah 8,000 ke bawah, rasanya payah juga nak menanggung anak kita. Tetapi kerana ia milik MARA 100%, tuan-tuan, anak-anak tuan-tuan dan tuan-tuan lah yang boleh memohon, anak tuan-tuan boleh memohon pinjaman MARA. InsyaAllah dia bagi, bawah 8,000 dia bagi pinjaman pelajaran tersebut dan juga dia bagi allowance sara hidup 650 hingga 750 kalau tak silap saya begitulah ya. Cukup. Anak lelaki kalau tak isap rokok, memang cukup. Anak perempuan, dia boleh hantar lagi ke rumah balik 100 sebulan. Pada mak dia yang susah. Ini beza sikitlah perangai lelaki dengan perempuan. Dan suruh dia belajar pandai-pandai. Pastikan dia belajar. Kita mak bapak ni kan doa mustajab. Doa. Bangun 1/3 hujung malam tersisa berdoa. Ya Allah, ya Tuanku. Mudahkanlah anak aku ni belajar, Ya Allah. Berikanlah kejayaan yang cemerlang di sisimu, Ya Allah. Berilah kejayaan yang cemerlang, bagilah CGPA dia bagus, gini. Mak saya selalu berdoa macam tu. Minta CGPA anak-anak dia tinggi lah. Kami pernah tanya mak saya ni, arwah mak ni, Wan, CGPA itu gapo lah? Tak tahu orang duk sebut-sebut nak tinggi, kena tinggi CGPA. Orang tua. Ya Allah. Dan betul anak-anak dia yang bosu-bosu semua tu okeylah, bolehlah mendapat keputusan yang baik. Doa ibu bapa mustajab. Jadi doakan anak kita tu supaya jaya lah. Bagi kemudahan pada kita. Dan kalau dia dapat 3.5 ke atas CGPA, minta pengecualian daripada pinjaman tersebut. InsyaAllah akan diberi pertimbangan. Dan biasanya dapatlah. Ada kes terus saja, tak payah bayar 1 sen pun. Kita nak orang yang belajar betul-betul. Dan okeylah, tak berapa kaya, tapi mencapai kejayaan yang besar. Tak dapat 3 poin, bayar 10%. Dulu anak saya Azrai tu, masa dia belajar tu, saya bersara. Dan peringkat bersara tu. Jadi dia isi borang tu, borang bersara. Dia dapat pengecualian kerana dapat keputusan yang okey. Dan Alhamdulillah bayar 15% saja. Jadi, kalau tak ada dah ke mana nak pergi, ataupun memang niat nak masuk Universiti Kuala Lumpur, kontak saya. 0153154444. Nanti saya channel kepada pegawai yang bertugas. InsyaAllah, mereka semua okey. Dapat menjawab persoalan tuan-tuan dan puan-puan. Okey ya? Dah? Boleh? Okey, 6.25 jam kami. Hari ini kita akan teruskan dengan tazkirah 5 minit setiap pagi. Tazkirah 5 minit tetapi berdasarkan kepada buku Beri 2 minit. Kita dah masuk bab yang ketiga. Bab yang ketiga, tajuk dia yang ditulis di sini, menahan kemarahan. Bab 1, bangun malam. Bab 2, sombong. Semalam kan sombong, sikit je. Yang ketiga, menahan kemarahan. Menahan kemarahan ni, kenapa saya tulis bab 3 ini, menahan kemarahan? Sebab itu perangai ramai manusia. Dia cukup bengking lah hidup dia ni. Dia kadang-kadang, dia dengan masyarakat dia okey. Dengan anak dia bengking, dengan isteri dia bengking. Ya Allah, penderaan rumah tangga ramai, anak-anak kena abuse ramai. Macam-macam hal. Dan dalam surah Al-Imran, ayat 134, Allah kata apa?
dan orang yang menahan kemarahannya. Mereka ini adalah orang yang bertakwa dan orang yang bertakwa adalah ahli syurga. Jadi penting ya kita jaga kemarahan kita. Maksud Ibnu Katsir, saya baca Ibnu Katsir, menahan kemarahan ni maksudnya jangan, kita marah memanglah marah, tetapi jangan dipertontonkan dengan secara yang dahsyatlah, yang menggambarkan kita ni bukan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kita tengok orang lah. Saya kalau bercakap pun saya melihat pada pengalaman kita sendiri. Saya sendiri pun sebagai seorang manusia jenis panah baran lah. Dah lah darah tinggi, panah baran pula tu. Kalau berlaku sesuatu boleh terasa tahu darah daripada kat bawah ni naik sampai ke kepala otak jam lah. Orang darah tinggi. Dan Masya Allah, Subhanallah, saya contohlah ambil paling mudah. Saya tak boleh lah. Disiplin ni kena jagalah. Tak tahu kenapa. Nak pergi mana-mana, kalau pukul 7 janji nak pergi, saya dah siap dah 6.45 dekat kereta, 6.50 dekat kereta. Siapa yang biasa lambatnya? Isteri kita lambat. Anak-anak kita lah yang lambat. Darah menyelinap tau. Cepatlah sikit. Perlu ke kita cakap macam tu? Kita beritahu baik-baik, tak boleh ke? Tapi masa muda dulu macam tu lah perangai. Dan saya tak boleh. Kelas saya pukul 9 pagi di Universiti Kuala Lumpur tu, pukul 8.50, 8.55 saya dah masuk kelas. Budak-budak ni, student ni, perangai anak kerja. Memang adalah 10%. Pukul 9.05 minit datang, 9.10 minit. Darah menyelinap ni sebagai seorang pensyarah ni. Tapi dah tua ni saya ambil pendekatan ni berbeza sikit. Apa dia yang saya buat bila masuk je saya terus bagi Assalamualaikum. Dia pun up. Bila kita bagi salam, dia terpaksa jawab. Dan saya pesan kepada anak-anak murid saya, kalau datang lewat tak payahlah bagi salam. Kenapa? Saya baca hadis. Rasulullah SAW dia kata apa? Saya cerita je lah dia punya tu. Dia kata apa? Orang yang memberi salam itu lebih mulia daripada orang yang menerima salam. Dan saya tahu saya lebih mulia daripada awak semua ni. Biar saya yang bagi salam. Cakap macam tu. Dan Alhamdulillah, kita tak marah. Kita berdakwah dengan cara songsang sikit begitu, dengan beri kenyataan begitu. Besoknya ataupun minggu depannya, masuk saja. Lebih daripada 50% yang datang lewat tu, cepat-cepat. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum, Prof. Dan saya tak marah. Tapi saya beritahulah, kita ni dia kena jaga masa. Dalam Quran sebut, demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Macam contoh ni, saya kata mula 6.25. Ada orang selalu hantar kat saya, Prof, maaf Prof, saya terlepas. 5 minit tu, masa 5 minit je. Allahu Akbar. Dia kalau kita lambat-lambatlah. Dan kita tak nak terlepas nak masuk syurga tanpa dihisap ni. Orang yang awal dia masuk syurga tanpa dihisap ni. Orang lewat tak masuk. Dia masuk ni, lewat tu memang kena hukum lah tu. Kita naknya dibangkitkan di padang mahsyar besok. Allah kata, kamu terus masuk syurga tanpa dihisap. Baik. Marah kita pada anak kita pun ada. Contohnya macam mana? Macam contoh anak saya, Amirul tu. Ya Allah, malasnya belajar dulu. Masya Allah, subhanallah. Tak reti saya nak buat macam mana. Bengkeng saya dengan dia. Tetapi Allah bagi kemudahan. Pergi Madinah, belajar di Madinah. Dia pergi ke Sudan. Saya pun hantar ke Sudan. Saya kata pada dia, Amirul, ayah nak Amirul belajar bahasa Arab. Jadi profesor dalam bahasa Arab. Masya Allah, subhanallah, saya belanja lebih kurang 20,000 setahun untuk Amirul belajar di Sudan. Belajar. Okeylah belajar dalam bahasa Arab. Bila time nak periksa last sekali, saya pun kata kepada dia, Amirul, Abdullah Ibtisam, dia mak angkat dia, cikgu dia di Sudan. Dah siapkan kolej, nanti Amirul habis je belajar tingkatan 6 ni, tingkatan 5, tingkatan 6 ni, Amirul terus sambung ke sana dah, tak payah balik lagi dah. Ayah, Amirul tak nak jadi Tok Syekh. Tok Syekh apa dia? Orang kalau kita istilah agama lah, Tok Syekh. Orang Kelantan kata Tok Syekh kan, orang agama lah. Amirul tak nak jadi Tok Syekh. Habis Amirul nak jadi apa? Darah dah naik lah ni, ayah ni. Dia kata Amirul nak jadi chef. Saya bangun, saya ketuk meja, pau lagu tu, saya kata, Amirul tahu tak berapa banyak yang ayah telah belanja pada Amirul? Tiap-tiap tahun 20,000 tahu, 22,000, 3 tahun 66,000, janji balik. Selepas habis belajar, ini tiap-tiap tahun nak balik. Sekali balik 4,000, 4 kali 3, 12,000, 78,000, tahu tak? Allahu Akbar. Ayah boleh mengungkit dengan anak.
Ini pasal apa kita ungkit macam tu? Pasal marah. Sebab itu kita tak boleh buat keputusan masa tengah marah. Tapi macam mana nak solve problem ni? Tapi saya tahulah perangai saya. Saya tahu perangai saya. Saya marah, saya tinggalkanlah meja makan tu. Meja makan tu lah. Saya terus ambil wuduk, solat sunat 2 rakaat. Tapi kemarahan sudah dilepaskan. Kan? Jadi, ambil wuduk, solat sunat 2 rakaat. Saya kata dengan Allah, Ya Allah, ya Tuanku, tolonglah Ya Allah. Kau jagalah anak aku ni, Ya Allah. Berikanlah yang terbaik kepadanya, Ya Allah. Aku tak tahu nak buat macam mana. Kenapa kita marah? Kerana ego kita tercabar. Kita nak anak kita jadi macam ini. Anak kita tak nak ikut kita, kita marah dia. Sedangkan, yang itu yang saya menangis tu. Saya menangis pasal apa? Dia cakap dengan mama dia. Mama, boleh tak cakap dengan ayah? Kerja chef ni juga kerja yang mulia di sisi Allah. Tolonglah beritahu pada ayah. Jadi ini yang tersentuh di hati saya. Anak punya cita-cita. Jadi, saya kata pada anak saya kata, Amirul boleh jadi chef. Kalau Amirul itu yang Amirul nak, kita cari tempat yang terbaik untuk Amirul belajar. Tetapi satu je permintaan ayah. Jadi chef yang soleh. Jangan tinggal solat berjemaah di rumah Allah. Berapa ramai orang kerja besar, kerja tinggi, berjawatan tinggi, ada PhD, berpangkat besar, semayang, tidak jaga solat berjemaah di rumah Allah, orang lelaki. Ayah nak Amirul jadi anak yang soleh. Saya menangis. Dan sungguh biasanya dalam kehidupan kita ini, kemarahan akhirnya akan menitiskan air mata. Kerana apa? Makin kita tua ni, makinlah kebergantungan kita kepada Allah. Sebab tu Allah kata tadi, orang yang menahan kemarahan adalah orang yang bertakwa. Kalaulah kita menjaga kemarahan kita ni supaya ya Allah kita mengadu dengan Allah SWT. Sebab itu dia berkait-kait ni. Kalau kita ceritalah, maksudnya kalau kita ada isu-isu apa yang suami kita ni ya Allah jahatnya masa kita nak kahwin dengan dia, tak adalah macam tu sekarang ni, tak balik malam apa semua. Kita marah kat suami kita. Tolonglah jangan duk cerita dengan jiran tetangga, jangan duk cerita dengan sanak saudara. Tak usah duk cerita. Kemarahan kita itu kita simpan, kita mengadu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah. Terima kasih ya Allah. Kau telah anugerahkan suami kepadaku ya Allah. Tapi suami aku ni ya Allah gini. Tolonglah ya Allah, lembutkanlah hatinya. Baik, kemarahan tadi menyebabkan kita mengadu kepada Allah SWT. Suami kita balik tak rumah. Belum tentu lagi balik. Tetapi apa yang Allah bagi? Allah bagi kita rasa lega. Kita menitiskan air mata dan kita rasa macam Allah, ya Allah, Allah Maha mendengar. Allah nak kita dekat kepada Dia yang sebenarnya. Baik. Banyaklah kalau nak cerita pasal kemarahan dan nak buat amal ibadat pun pergi. Buatlah, pergi umrah. Kalau pergi ke Mekah dengan Madinah tu marah saja. Pasal apa? Orang-orang yang kat sana tu bukan ikut peraturan sangat dululah. Sekarang ni dah better dah. Nah, kita tawaf. Daripada pelbagai negara datang tawaf kita, orang Malaysia ni baik. Orang sebelah timur Asia ni yang lembut-lembut apa semua, tapi dia orang tawaf langgar sana, pusing sana, kita pun naik syekh, naik geram, kita kejar dia, kita siku dia balik. Ada orang buat macam itu. Allah uji kita dengan kemarahan. Baik tuan-tuan dan puan-puan, masya-Allah. Saya pun tak tengok jam dah ni. Saya harap 5 minit sudah sampai. Insya-Allah kita saya nak beritahu petang ini ada tazkirah istimewa sikit pukul 6.30 sampai pukul 7, 30 minit berkait dengan cerita dia anak kita. Ini parenting sikitlah, 30 minit sebelum berbuka puasa. Kalau ada masa, luangkan masa di Facebook ini. Ini setiap seminggu sekali saya 30 minit pada hari Isnin pada sebelum berbuka puasa. Tuan-tuan, minta maaflah saya emosi sikit hari ini. Ini benda ni datangnya daripada hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.